Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Syakir. Dan untuk kelas sejarah kita kali ini, kita akan jalankan kelas sejarah kali ini secara online melalui video yang cikgu rakam ni. Dan cikgu rasa korang pun tahu sebab apa? Sebab ada virus yang tengah menular dekat negara kita sekarang ni, COVID-19. And cikgu mewakili pihak MMTC, Master Mat Tuition Center, mendoakan anak-anak murid cikgu jaga kebersihan dekat luar sana dan sentiasa sihat, jaga keselamatan. Okey, kalau tak perlu keluar rumah, tak payah keluar rumah. Yang penting sekali jaga kebersihan. Okey, kalau keluar rumah, balik rumah, make sure cuci tangan. Itu first thing kena buat. Okey, kesihatan paling utama. Okey, jadi untuk kelas sejarah kita kali ni kita akan tengok muka surat 23 dengan muka surat 24. Kita akan bincangkan dua muka surat ni. Yang muka surat 23 ni cikgu bagi clue dulu secara ringkas. Ini adalah daripada bab 3 dalam tingkatan 1 dalam buku teks tingkatan 1. Okey, ini adalah bab 3. Tajuk dia Zaman Prasejarah. Okey, dan dekat muka surat 24 ni dia daripada bab 4 dalam buku sejarah teks tingkatan 1. Okey, yang tajuk dia kalau tak silap cikgu mengenali tamadun. Okey, dia bab mengenali tamadun. Okey, so ini bab 3, ini bab 4. Okey, so cikgu nak korang keluarkan modul dan cikgu akan explain pasal bab 3 dengan bab 4. Cikgu tak akan bagi jawapan secara direct, tapi cikgu akan explain pasal bab 3 dengan bab 4. Kalau korang dengar betul-betul, mungkin korang boleh dapat jawapan daripada explanation cikgu lah. Okey. Okay, to start off, cikgu nak explain apa itu zaman prasejarah. Okay, zaman prasejarah ni dikenali juga sebagai zaman di mana sistem tulisan belum wujud. Okay, maksud zaman prasejarah ialah di mana zaman sistem tulisan tak wujud lagi. Okay, diorang tak ada lagi sistem tulisan. Diorang tak ada ABCD, diorang tak ada 1, 2, 3, diorang tak ada huruf Jawi ke apa-apa jenis tulisan sekalipun, diorang tak ada lagi. Okay, sistem tulisan masih belum wujud pada zaman diorang. Okay, so dalam bahasa Sanskrit, okey, dalam bahasa Sanskrit, perkataan zaman prasejarah juga dikenali sebagai Nirleka. Okey, Nirleka. Okey, apa itu Nirleka? Okey, tak apa, cikgu explain, jangan risau. Okey, kita tengok satu-satu perkataan Nir, N-I-R, Nir. Nir ni dia bermaksud tidak ada. Dan yang kedua, perkataan leka. Kita tengok perkataan leka. Leka ni maksudnya tulisan. Okey, jadi kalau kita gabungkan perkataan Nir dengan leka, kita dapatlah tidak ada tulisan. Okey. Dalam bahasa Sanskrit sendiri pun diorang cakap yang zaman prasejarah ni ialah zaman di mana sistem tulisan tak diwujudkan lagi. Seterusnya cikgu akan explain pasal zaman prasejarah. Secara kasarnya zaman prasejarah boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, prasejarah dia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama dikenali sebagai zaman batu. Okey, yang pertama dikenali sebagai zaman batu. Zaman batu ni maksudnya diorang masih menggunakan batu-batu untuk melengkapkan pekerjaan harian diorang. Okey, untuk bercucuk tanam, memburu haiwan, menangkap ikan. Okey, semuanya diorang menggunakan batu saja. Okey, dan yang kedua, zaman yang kedua selepas zaman batu ialah ia dikenali sebagai zaman logam. Okey, dekat zaman logam ni dia punya masyarakat dah mula menggunakan besi gangsa untuk melaksanakan kerja harian mereka. Okey, so itu beza zaman batu dengan zaman logam. Okey, sekarang ni zaman batu pula boleh dibahagikan kepada 3 lagi bahagian, iaitu zaman Paleolitik, zaman Neolitik
dan juga zaman dia sepatutnya Mesolitik dulu. Okey. Ini urutan dia daripada zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dengan zaman Neolitik. Okey. Ini untuk pecahan bagi zaman batu lah. Dia ada 3 pecahan. Okey, sekarang kita nampak flow dia daripada zaman prasejarah dibahagikan kepada 2, iaitu zaman batu dengan zaman logam. Zaman batu pula dibahagikan kepada 3 lagi zaman, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik dengan zaman Neolitik. Okey. Zaman logam memang tak ada kan. Dia hanyalah zaman logam sahaja. Tak ada apa-apa cabang, hanyalah zaman logam. Okey. Simple kan? Okey. Sekarang cikgu explain apa beza zaman Paleolitik, Mesolitik dengan Neolitik ni. Okey, Paleolitik ni dia berlaku sekitar 2.5 juta tahun yang lalu hingga 8,000 tahun yang lalu. Okey, maksudnya 2.5 juta tahun sebelum Masihi hingga 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey, which means a very long time. Sebab kita sekarang ni dah tahun 2020 Masihi. Okey, so boleh bayangkan tak berapa lama sebelum Masihi tu? 2.5 juta tahun sebelum Masihi. Okey, itu satu jangka masa yang sangat lama lah daripada masa kita sekarang ni. Okey, itu untuk Paleolitik. Lepas tu, lepas zaman Paleolitik, dia bertambah maju sikit, masyarakat dia berkembang sedikit, dia menjadi zaman Mesolitik. Okey, jadi zaman Mesolitik ni dia lebih maju sedikit daripada masyarakat pada zaman Paleolitik. Okey, zaman Mesolitik ni dia berlaku sekitar 12,000 tahun hingga 4,000 tahun sebelum Masihi. Okey, so tempoh dia lagi pendek daripada yang Paleolitik tadi. Lepas tu kita tengok zaman Neolitik pula. Okey, zaman Neolitik ni maksudnya masyarakat ni lagi maju daripada zaman Mesolitik. Okey, so dia masyarakat dia makin membangun lah. Daripada satu zaman ke satu zaman, masyarakat dia makin maju, makin membangun. Okey, zaman Neolitik pula dia berlaku sekitar 10,000 tahun hingga 2,000 tahun sebelum Masihi. Okey, dan yang terakhir ialah zaman logam, zaman yang keempat. Zaman logam ni dia berlaku sekitar 3,500 sebelum Masihi hingga 500 tahun sebelum Masihi. Okey, kalau kita tengok antara empat-empat ni, zaman logam ni lah yang paling hampir dengan kita kan. Zaman logam, okey, dia berlaku sekitar 500 tahun sebelum Masihi. So, antara empat-empat zaman ni, zaman logam yang paling dekat dengan kita kan. Okey, seterusnya saya nak explain pasal zaman-zaman prasejarah ni untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu. Zaman prasejarah ni dia berlaku dekat seluruh dunia. Okey, dekat seluruh dunia ada zaman prasejarah, bukan dekat Malaysia je. Okey, dekat Malaysia memang ada, tapi dekat seluruh dunia pun ada juga. Okey, so kita akan tengok satu-satu untuk zaman prasejarah ni. Okey, cikgu susun. Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, dan juga zaman logam. Okey. Okey, untuk empat-empat zaman ni tempat dia yang berlaku dekat Malaysia. Okey, cikgu akan beritahu dekat mana zaman-zaman prasejarah ni berlaku dekat Malaysia. Okey, untuk zaman Paleolitik, zaman Paleolitik ni yang zaman di mana zaman yang paling lama, yang paling jauh daripada kita. Okey, zaman Paleolitik dia dijumpai di Ting Kayu dekat Sabah. Nama tempat dia Ting Kayu, bukan Thank you, Ting Kayu dekat Sabah. Dan yang kedua, zaman Paleolitik juga dijumpai di Gua Minyak dekat Sarawak. Okey. Okey, salah satu ciri-ciri masyarakat zaman Paleolitik ni, diorang bukan macam zaman kita sekarang, ada rumah sendiri, ada rumah yang ada bumbung kan. Diorang tak ada. Zaman diorang dulu, diorang duduk dalam hutan yang ada gua. Okey, sebab dia dalam gua, sebab diorang ada tempat pelindung daripada cuaca panas, daripada hujan, daripada haiwan-haiwan yang berbahaya. Okey, so diorang ada tempat pelindung kalau diorang duduk dalam gua. Okey,
So salah satunya ialah Gua Nia. Gua Nia ni dekat mana? Dekat Sarawak. Okey. So untuk zaman Mesolitik pula, zaman Mesolitik ni ada dijumpai di Jenderal Hilir. Pakai warna biru lah ya. Hijau, sorry. Okey, dia ada dijumpai di Jenderal Hilir, Selangor, dengan lagi satu dia ada dijumpai di Gua Madai di Sabah Okey, nampak tak cikgu cakap? Kawasan gua juga, okey? Diorang maksudnya masyarakat dekat zaman Mesolitik ni diorang masih duduk dalam gua, tapi macam cikgu cakap mula-mula tadi, zaman Mesolitik ni diorang punya pembangunan tu lebih maju sedikit daripada zaman Paleolitik, tapi diorang masih duduk dalam gua lah, okey? Untuk zaman Neolitik pula, zaman Neolitik ni dekat Malaysia dia ada dijumpai di Gua Kecil dan Sungai Tembeling. Okey? Okey. Zaman Neolitik ni dia ada dijumpai yang dekat Malaysia ni, zaman dia dijumpai di Gua Kecil dengan Sungai Tembeling. Okey? Dua-dua kawasan ni ada dekat negeri Pahang. Okey? Dan yang terakhir untuk zaman logam, warna tu tak pakai. Okey. Zaman yang terakhir iaitu zaman logam ada ditemui di Sungai Tembeling juga, lagi sekali tempat yang sama. Dan juga dekat mana? Siapa boleh agak? Lembah Berenam dia ada dijumpai di Lembah Berenam. Lembah Berenam ni dekat mana? Dekat Selangor Cikgu tulis SEL je, Selangor Okey, dia ada dijumpai di Sungai Tembeling dengan Lembah Berenam. Apa beza zaman Sungai Tembeling dekat zaman Neolitik dengan Sungai Tembeling dekat zaman logam? Beza dia. Okey, kita boleh tengok beza dia ialah cara kehidupan diorang. Okey, cara diorang menjalankan kehidupan seharian diorang. Apa alatan yang diorang guna? Okey, dia berbeza Setiap zaman cara diorang berbeza. Zaman logam dia punya sistem lebih maju daripada zaman Neolitik. Tapi dia dekat tempat yang sama tempat yang sama, tapi diorang punya sistem tu yang lagi maju. Okey, dan yang kedua dekat Lembah Berenam lah, Selangor. Okey, sekarang cikgu nak beritahu macam mana diorang tahu dekat tempat-tempat ni ada masyarakat pernah duduk. Okey, cara dia diorang ada buat ada penemuan diorang punya rangka manusia ke, diorang punya alatan-alatan yang diorang pakai ke, okey, tulang-tulang haiwan ke, dan semua ukiran dekat gua-gua ke. Okey, semua benda ni menunjukkan dekat tempat tu pernah ada manusia hidup. Okey, jadi diorang gunakan cara ni untuk kaji setiap peninggalan ni daripada zaman mana. Okey, lepas tu inilah tempat-tempatnya yang diorang jumpa. Okey, dekat zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Okey, kita sambung. Okey, sekarang ni cikgu dah susun balik kedudukan zaman Paleolitik, Meso, Neo dengan logam. Cikgu ikut urutan dia. Okey, kita tengok. Ini adalah ciri-ciri masyarakat yang hidup pada setiap zaman So kita tengok untuk zaman Paleolitik dulu. Yang pertama, zaman Paleolitik ni dia dikenali sebagai zaman batu awal. Okey, sebab kan ingat tak cikgu cakap tadi zaman batu terbahagi kepada 3, betul tak? Bahagian yang pertama ialah zaman Paleolitik, zaman yang kedua ialah zaman Mesolitik, dan zaman yang ketiga ialah zaman Neolitik. Okey, so zaman Paleolitik ni zaman yang pertama, jadi dia dikenali sebagai zaman batu awal. Okey,
Ciri dia yang kedua ialah masyarakat yang hidup pada zaman Paleolitik ni, diorang mengumpul hasil hutan seperti buah-buahan dan hidupan liar, okey, tumbuhan liar, okey. Cara diorang survive, cara diorang bertahan untuk hidup, diorang mencari hasil hutan. Contohnya macam cendawan, apa-apa saja hasil hutan yang diorang boleh makan, yang selamat untuk diorang makan, okey. Diorang akan kutip dan diorang akan makanlah. Okey, itu cara hidup diorang pada zaman Paleolitik, okey. Sekarang kita beralih pula kepada ciri-ciri masyarakat dekat zaman Mesolitik. Okey, ingat zaman Mesolitik dia lebih maju sedikit, tak maju banyak tapi maju sedikit je daripada zaman Paleolitik. Okey, masyarakat dekat zaman Mesolitik ni, yang pertama kena ingat zaman Mesolitik ni dikenali sebagai zaman batu pertengahan. Okey, yang Paleolitik tadi zaman batu awal, Mesolitik ialah zaman batu pertengahan. Okey, sebab dia tengah-tengah. Okey. Yang kedua, ciri dia ialah masyarakat dia menghasilkan peralatan kecil. Peralatan kecil ini dikenali sebagai mikrolit. Saya tak pasti cara sebutan dia, okey? Tapi mikrolit lah, ejaan dia mikrolit, okey? Dan yang ketiga, ciri-ciri masyarakat dia yang ketiga ialah dia menggunakan panah untuk memburu. Okey, masyarakat dia yang hidup pada zaman Mesolitik ini, diorang dah mula menggunakan panah untuk memburu. Dan diorang juga dah mula menangkap ikan. Okey, diorang dah pandai menggunakan peralatan untuk menangkap ikan. Okey. Dan zaman batu yang ketiga iaitu zaman Neolitik. Okey, masyarakat dekat zaman Neolitik. Okey, yang pertama zaman batu baru. Okey, yang zaman Paleolitik tadi dikenali sebagai zaman batu awal, Mesolitik zaman batu pertengahan, zaman Neolitik dikenali sebagai zaman batu baru. Okey, sebab antara tiga-tiga zaman batu, zaman Neolitik ni yang paling latest sekali. Okey, dia yang paling baru sekali. So dia dikenali sebagai zaman batu baru. Okey. Masyarakat dekat zaman Neolitik ni, diorang dah mula membina kediaman menggunakan batu, tanah liat dan kayu. Okey, ingat kalau masyarakat dekat zaman Paleolitik, kan cikgu cakap tadi diorang buat kediaman diorang dalam gua, diorang berteduh bawah pokok untuk survive, untuk dalam tempat perlindungan. Tapi dekat zaman Neolitik, okey, zaman Neolitik yang paling baru antara tiga-tiga, diorang dah mula membina kediaman. Diorang dah mula pandai bina kediaman sendiri, okey. Iaitu menggunakan batu, tanah liat dan juga kayu, okey. Dan dekat zaman Neolitik ni, masyarakat dia dah mula menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan, okey. Pertanian dan penternakan mula dijalankan, okey. So diorang dah mula belajar sedikit demi sedikit macam mana cara-cara nak bertani, cara-cara nak menternak haiwan, okey, supaya hasil-hasil tu nanti diorang boleh makan, okey. Diorang tak perlulah nak pergi masuk dalam hutan lagi untuk cari sumber-sumber hutan, okey, cari cendawan, cari haiwan-haiwan liar untuk diorang makan, tak perlu. Sebab diorang dah ada hasil pertanian dengan hasil penternakan diorang sendiri, okey. Sekarang kita tengok zaman yang last sekali iaitu zaman logam. Okey, dekat zaman logam ni iaitu zaman yang paling dekat dengan kita. Okey, walaupun tempoh masa dia dah lama daripada kita, tapi antara empat-empat ni yang logam ni lah yang paling dekat dengan kita kan. Okey. Dekat zaman logam ni, diorang dah mula melantik ketua. Diorang dah mula ada sistem sosial. Sistem sosial ni maksudnya dah ada sistem pentadbiran. Okey. Kalau macam Neolitik ni tak ada siapa-siapa pun jadi ketua. Okey. Kalau masuk zaman logam, diorang dah mula ada ketua. Okey, ketua ni dia punya fungsi adalah untuk menyelesaikan masalah dalam kelas sosial masyarakat. Okey, maksudnya kelas sosial masyarakat ni contohnya ada satu kumpulan ni kerja diorang untuk bertani, satu kumpulan ni kerja diorang untuk menternak haiwan. Okey, dia ada kelas-kelas masing-masing dan tugas-tugas diorang sendiri. Okey, jadi kerja ketua ni ialah untuk menyelesaikan masalah antara diorang lah. Okey, so itu fungsi diorang mewujudkan seorang ketua. Okey. Ciri yang kedua untuk masyarakat zaman logam ni ialah, okey, ini bukti dia, bukti penemuan dia, peninggalan sejarah seperti kapak besi bersoket ataupun pisau bersoket. Okey, ini membuktikan zaman logam ni pernah wujudlah suatu masa dahulu. Aku tak ikut ke sebenarnya? I am. Seterusnya, cikgu nak terangkan untuk muka surat 24 tadi, kan cikgu bagi dua tugas, cikgu muka surat 23 dan muka surat 24, betul tak? Okey, sekarang ni tengok muka surat 24 tu untuk bab 4. Okey, bab 4 ni dia bercakap mengenai tamadun. Tajuk dia mengenai tamadun. So kita tengok daripada dua sudut pandangan. Ada dua sudut pandangan mengenai tamadun ni. Yang pertama ialah sudut pandangan Islam dan yang kedua ialah sudut pandangan Barat.
Okey, ada dua pandangan untuk tamadun ni. Okey. Daripada pandangan Islam, ada dua orang tokoh yang kita perlu bagi perhatian, iaitu tokoh yang pertama ialah Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun. Yang kedua ialah Said Muhammad Naqib Al-Attas. Dua orang tokoh ni Okey, Ibnu Khaldun dalam buku dia bertajuk Muqaddimah. Okey, dalam buku Muqaddimah ni Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep hadarah. Okey, hadarah ni apa? Hadarah ni di mana Ibnu Khaldun ni menceritakan tentang konsep tamadun ni mengenai pembangunan rohaniah seseorang manusia. Okey. Dalam buku ni, hadarah ni dia mengenai prinsip-prinsip nilai yang meliputi aspek akidah, syarak, akhlak, falsafah, kebudayaan dan peradaban. Okey, dia lebih kepada rohaniah. Dalam buku Muqaddimah ni yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ni, dia lebih kepada konsep rohaniah seseorang insan. Dan dalam konsep madaniyah pula, madaniyah kalau ini hadarah tetap ini hadarah. Kalau dalam hadarah, dalam madaniyah dia lebih kepada secara umum. Okey, Ibnu Khaldun ni dia menerangkan konsep madaniyah tu secara umum. Maksudnya bukan untuk, kalau macam kita akidah, akhlak itu kan macam lebih kepada Islami. Kalau yang konsep madaniyah itu dia lebih kepada masyarakat secara umum. Okey, maksudnya yang non-muslim pun boleh pakai juga. Okey. Untuk Said Muhammad Naqib Al-Attas, dan dia memandang tamadun sebagai keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Okey. Kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Apa maksud kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur ni? Okey, kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur ni maksudnya cara kita hidup sebagai seorang insan, sama ada kita berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling kita beradab atau tidak. Okey, penuh tata susila, penuh sopan santun. Okey, itu maksudnya hidup kehalusan tata susila. Okey. Kebudayaan yang luhur. Luhur ni maksudnya murni lah. Okay? Kita punya budi pekerti kena murni. Okay? So ini ialah konsep tamadun yang dijelaskan oleh Said Muhammad Naqib Al-Attas. Okay, sekarang kita tengok sudut pandangan barat pula mengenai konsep tamadun ni. Okay, dalam istilah barat dia dikenali sebagai civilization. Okay, dia daripada perkataan civil. Tengok perkataan civil. Civil ni maksudnya tamadun. Civilization maksudnya ketamadunan. Okey. Diukur melalui pencapaian ilmu dan teknologi, ekonomi, struktur politik dan kemasyarakatan. Okey, kalau kita tengok daripada sudut pandangan barat, diorang punya konsep tamadun lebih kepada kemasyarakatan. Diorang tak lebih kepada rohaniah. Okey, kalau macam ni dia lebih kepada rohaniah. Okey, aspek akidah kita, akhlak kita kalau yang dekat Islami. Kalau yang dekat barat, diorang lebih kepada ilmu dan teknologi, ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Okey. Tokoh yang kita tengok untuk sudut pandangan barat ni ialah Arnold J. Toynbee. Nama dia ialah Arnold J. Toynbee. Okey, Arnold J. Toynbee ni dia menyatakan konsep masyarakat ni ialah konsep tamadun. Okey, sistem masyarakat yang memperkasakan sistem politik, ekonomi, sosial, kesenian dan kebudayaan. Sama macam ni tadi lah. Okey, dia lebih fokus kepada ekonomi, politik, teknologi, semua benda tu So ini dua pandangan untuk tamadun lah. Okey, so itu saja untuk kelas kita kali ini. Cikgu harap apa yang cikgu cakap ni korang faham, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat grup WhatsApp yang memang dah disediakan untuk korang. Ada apa-apa soalan boleh tanya, insya-Allah cikgu akan try jawab kalau cikgu tahu. Okey. Dan apa macam cikgu cakap awal-awal tadi, mungkin apa yang cikgu cakap sepanjang video ni mungkin ada jawapan untuk soalan dalam modul tu. So kalau korang dengar betul-betul, korang akan dapat jawapan dia. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.